Okey, jadi hari ini adalah topik pembilang. Okey, saya nak terangkan apa yang akan masuk untuk ujian 2 minggu depan. Yang pertama topik pembilang yang you akan belajar hari ini. Yang kedua topik nombor kompleks. Yang ketiga fungsi dan yang keempat mantik aljabar boolean. So ada 4 topik lah yang yang akan masuk dalam soalan test 2 minggu depan. Okey, so far setakat ni nota semua saya dah bagi. Untuk nota pada hari ini saya akan bagi selepas kelas. Okey, lagi satu untuk skema kuis 3 dengan kuis 4 saya dah sharekan link dia dalam you punya Telegram. So dalam pukul 5 nanti saya akan bagi link dia. Okey, so far boleh saya mulakan kelas ya? Semua? Okey. So kalau tak faham boleh terus tanya kelas. Okey. Pada hari ini tajuk dia adalah pembilangan. So saya nak you fahamkan dia punya step by step pembilangan sebab kalau ikutkanlah daripada segi pengalaman saya dengan senior-senior awak semua, mereka menyatakan topik ini adalah yang paling susah sekali lah berbanding dengan keseluruhan topik-topik yang lain. Okey, so pembilangan adalah untuk objektif hari adalah kita nak menggunakan prinsip keberangkalian. Mungkin awak pernah belajar topik keberangkalian pada ADMAT ataupun pada kalkulus yang pernah belajar lah. Okey, tetapi topik dia ini tidaklah sesukar topik kalkulus. Dia cuma ada basic-basic programming dan sedikit basic ADMAT lah. Okey, so jadi pertama awak akan menggunakan prinsip asas pengiraan di mana akan menggunakan pilihan auto dan juga pilihan gabungan objek R dan juga N. Okey, saya akan tunjuk contoh dia satu persatu Okey, yang ini adalah prinsip pengiraan. So, kalau prinsip pengiraan dekat depan ni, katakanlah contohnya kita ada 2 tugas. Jadi kita nak tahu berapa banyak tugas tersebut kita boleh buat. Contoh kalau diberi contoh 2 tugas, dalam masa 1 jam berapa kali awak boleh siapkan tugas tersebut? Sama ada 5 kali, 10 kali ataupun 15 kali. Itulah kita masukkan contoh keberangkalian dalam topik ini. Okey. Saya terus bagi contoh supaya awak nampak. Okey, contoh penandaan bagi bilik kuliah menggunakan 2 aksara. Aksara pertama dipilih daripada A, B, C, D, E dan F dan diikuti dengan aksara kedua daripada angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Soalan dikata, tentukan bilangan cara penandaan berikut. Okey, biasa kaedah yang saya akan buat, saya akan suruh awak lukis. Bila awak lukis, awak akan lebih nampak. Okey, soalan dikata menggunakan 2 aksara. Jadi, bila menggunakan 2 aksara, awak akan buat 2 kotak lah. 2 aksara kan dia cakap. Okey, dia kata aksara pertama yang ini dipilih daripada abjad A, B, C, D, E dan juga F. Manakala aksara yang kedua ini terdiri daripada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi dia tanya berapa bilangan cara. Okey, so cara dia macam gini, you tulis balik A, B, C, D, E dan F ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermakna untuk abjad pertama boleh bermula daripada A, B, C, D, E dan F. Manakala untuk aksara kedua ni dia kata adalah terdiri daripada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 angka. Kita letak 5. Jadi awak jawapan dia adalah you just darab saja. 6 darab 5 dapat 30. Oleh itu akan ada 30 cara penandaan bilik berikut. Kalau kita nak listkan, contoh dia kata ini 6 kan. Jadi awak boleh letak A 1. Saya listkan supaya you faham Kemudian kita nak buat yang pertama A, yang ke belakang kita buat 2. A 2. Sampailah kita buat ke A 5. So kalau kita nak mulakan dengan B, kita boleh buat B1. Maknanya, kesemua ni kalau awak listkan, awak akan dapat jumlah dia 30. Kalau awak nak listkan satu persatu, jalan kerja awak akan lambat. Jadi langkah mudah adalah you just darab saja.
Jadi walaupun awak tak buat listkan ni B1, B2 dan sebagainya, you akan tahu ada 30 cara kita nak tandakan kelas tersebut. Faham tak kelas yang ini? Kalau tak faham boleh terus tanya, saya akan terangkan lagi. Boleh tak? Boleh doktor. Boleh Okey, itu contoh pertama lah. Okey, kita lihat lagi yang dekat sini saya dah terangkan juga, saya dah sertakan contoh dia. Ini yang tadi masuk jawapan dia tu. Sama ada kita nak buat A1, A2, A3, A4, lepas tu nak buat dengan B1, B2. Ini semua kalau kita listkan jawapan dia adalah 30. Jadi lebih mudah kita buat operasi macam tadi, just darab saja, kita dapat jawapan dia adalah 30 cara. Okey. So, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, tengok balik soalan faham kan sebab dia you akan ada soalan pertama pilihan atur, yang kedua cara dan yang ketiga gabungan. Okey, jadi soalan biasanya saya tak akan nyatakan gabungan, pilihan atur ataupun cara, tapi you kena faham bentuk soalan dia. Okey, contoh yang kedua, katakanlah nombor sambungan telefon ada 4 digit. Tentukan bilangan telefon 4 digit berbeza yang boleh dibina dengan anggapan digit pertama boleh bermula dengan kosong. Macam saya cakap tadi, you kena lukis. Sebab dia kata nak 4 digit, langkah dia saya akan lukis 4. Dalam soalan final nanti bila awak jawab, awak nak lukis 4 pun boleh, nak buat bulat-bulat pun boleh. Saya tak ada masalah. Okey, so kita tengok yang pertama Yang pertama, dia kata tentukan bilangan digit berbeza yang boleh dibina dengan anggapan digit pertama boleh bermula dengan kosong. So awak kena ingat digit adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 10 saya tak masuk kena list? Sebab mustahil nombor telefon digit pertama akan 10. Dia mesti adalah satu digit. Okey, boleh Jadi, dia kata pula digit pertama boleh bermula dengan kosong. Jadi kat sini kita boleh letak 0 hingga 9. Okey, nampak? 0 hingga 9 ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10. Kita ada 10 pilihan 0 hingga 9. Dan dia kata nak 4 digit kan? Dan dia tak cakap pula nombor tu tak boleh berulang ataupun boleh berulang. Jadi kita assume nombor tersebut kita boleh ulang. Yang ini pun kita boleh letak 0 hingga 9. Ini pun sama 0 hingga 9, 0 hingga 9. Jadi kat sini, digit kedua pun adalah 10. Kita boleh letak 10 dan digit keempat pun boleh 10. Okey, okay, jadi cara penyelesaian dia adalah 10 darab 10 darab 10 darab 10. Okey, jadi jawapan dia bila dah buat operasi darab tadi, jawapan dia akan dapat adalah 10,000. Okey, boleh tak kelas? Faham tak yang ini? Ingat saya tulis balik dia nak 4 digit. So saya lukiskan 4. Dia kata kita kena ingat nombor telefon mesti bermula. Dia kata boleh bermula dengan 0. Kita boleh letak 0 hingga 9. Kenapa saya tak letak 10? Nombor 10 sebab mustahil nombor telefon akan ada digit 10. Dia mesti ada satu digit saja. Jadi 0 hingga 9 ini totalnya adalah 10 digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita boleh pilih antara 10 digit. Yang kedua pun sama, yang ketiga dan keempat. Jadi kita buat 10 darab 10 darab 10 darab 10, jawapannya adalah 10,000. Oleh itu 4 digit kita boleh pilih daripada angka 0 hingga 9 adalah sebanyak 10,000 cara. Okey, boleh kelas? Faham? Faham kelas? Faham. Okey, bagus. Seterusnya, soalan yang sama. Tengok soalan yang sama. Seterusnya daripada contoh yang tadi tu, sekiranya nombor digit tidak boleh digunakan lebih dari sekali, berapakah bilangan nombor 4 digit yang mungkin? So dia masih lagi nak 4. Jadi saya masih lagi lukis 4. 1, 2, 3, 4. So 4 digit tadi saya cakap boleh bermula 0 hingga 9. Okey, so yang pertama ni kita letak antara 0 hingga 9
ada 10 nombor. Dan dia kata nombor digit tidak boleh digunakan lebih dari sekali. Bermakna kalau kat sini kita ambil nombor 1, kita ambil contoh kita ambil kosong. Jadi kosong ni kita dah tak boleh guna lagi kan? Jadi baki yang ada kat sini tinggal 9. Okey. Jadi bila dua nombor dah diambil daripada 0 hingga 9, baki kat sini tinggal 8 dan yang ini tinggal 7. Soalan dia kata tidak boleh digunakan lebih dari sekali. Soalan pertama tadi saya letak semua 10 sebab dia kata boleh berulang. Contoh kat sini dah guna 9, sini pun boleh guna 9. Okey, sini kalau kita dah ambil salah satu, jadi benda tu kita tak boleh guna, tinggallah 9. Kemudian kita dah tolak 2 ni, tinggallah 8 dan tinggal 7. Okey, jadi 10 darab 9 darab 8 darab 7. Ni jawapan dia, kat sini ada jawapan dia kejap 5040. Yes. Thank you. Jawapan dia adalah 5040 cara. 4 digit kita boleh bina daripada 0 hingga 9 dengan syarat nombor tersebut tidak boleh berulang. Okey, so soalan nanti awak tengok sama ada dia kata boleh berulang ataupun tak berulang. Kalau boleh berulang, kita boleh menggunakan bilangan yang samalah. Kalau tak boleh berulang, kita buat macam kat depan ni, kita kena kurangkan nilai dia. Okey, ini ada jawapan dia. Saya dah sertakan kat sini jawapan. Okey, kalau laju bagi tahu, saya akan terangkan semula. Okey, yang ini pula adalah menggunakan formula. Dia kata bilangan jujukan panjang R boleh dibentuk dengan N dan berulang R ialah NR. So kat sini dia cakap formulanya adalah N kuasa R. Okey, kita lihat pada contoh terus. Okey, berapa banyakkah perkataan dengan 2 abjad daripada set A, B, C, D boleh dibina jika abjad tersebut boleh diulang? Ada 2 cara. Sama ada awak nak buat lukis ni. Okey, dia kata 2 abjad dan A, B, C, D ni ada 4 kan? Okey, jadi kita boleh tak sini 4, kat sini pun kita boleh buat 4. Jadi jawapan dia adalah 16. Atau cara kedua, guna formula N kuasa R. N ini adalah bilangan yang diberi. Bilangan yang diberi adalah 4. R pula adalah berapa kali yang dia nak, iaitu dia nak 2 abjad sahaja. Darabkanlah dengan kuasa 2, jawapannya adalah 16. Dan bila soalan kadang-kadang saya akan suruh listkan juga. So kalau listkan kita boleh buat A, AB, AC, AD, kemudian B kat depan, B kat tengah, B kat tepi. Ini semua total dia akan ada 16 cara abjad disusun daripada 2 abjad menggunakan A, B, C dan juga D. Ada 2 cara lah, sama ada kalau you rasa lebih mudah nak buat lukisan macam gini, so you buat kotak saja ataupun nak gunakan formula macam kat depan ni pun boleh juga. Doktor. Ya? Ya. Macam soalan kan boleh. dah bagi N dengan R kan. Maknanya kita boleh buat cara yang pertama juga ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak kisah, walaupun dia dah bagi macam dia macam ni, dia tunjukkan untuk kita buat cara yang kedua. Boleh. Okey. Sebab dua-dua tu jalan kerja dia sama lah kan. Cuma jalan kerja berbeza tapi jawapan dia sama, dia akan sama. Okey. Yang ini pilihan atur. So, kemudian soalan dia akan ada pilihan atur. Yang ini tak sama macam yang tadi formula dia adalah N tanda seruan. Yang ini nak dapat yang ni kena cari kalkulator. Kena wajib guna kalkulator. Okey, nak tahu beza dia, kita tengok pada soalan supaya awak tahu yang mana soalan pilihan atur, yang mana soalan cara. Macam tadi yang saya tunjuk contoh awal tadi adalah soalan macam mana nak kira bilangan cara. Kalau soalan pilihan atur ni, biasanya dia akan direct lah. Contohnya dia akan cakap macam kat depan ni. Dapatkan pilihan atur. Soalan dia terus macam gini. Okey, untuk kes yang ini, dia kata dapatkan bilangan pilihan atur bagi unsur sekarang bilangan tersebut. Dekat sini dia kata ABC kan, dia tak cakap pun dia nak 2 ke 3 ke 4. Jadi bila pilihan atur, bilangan dia bagi adalah 3. So you just buat factorial saja. Guna kalkulator, jawapan awak akan dapat 6. Okey, jadi bila awak susun, jawapan boleh ada A kat depan, B kat tengah, C kat belakang, B kat depan, A kat belakang pula. Jadi total dia akan dapat 6. Okey, boleh?
So ini adalah pilihan atur. Pilihan atur jangan guna cara yang tadi tu. Atur guna formula n factorial. Macam contoh kat depan ni. Okey. Saya cuba tunjuk contoh yang seterusnya. Okey, tengok soalan dia kata dalam sebuah restoran terdapat 10 jenis hidangan. Tentukan bilangan cara susunan hidangan tersebut dalam satu baris. Macam mana nak tahu soalan tu pilihan atur walaupun dia tak ada mention pilihan atur adalah dia tak bagi tahu dia nak berapa. Kalau cara tadi dia kata jika diberi 10 jenis hidangan dan pilihan adalah 2. So you akan tahu kita nak 2, kita guna cara. Tapi kalau macam gini dia tak cakap pun dia nak berapa, ini adalah bilangan cara. So kalau kat sini dia kata tentukan bilangan cara susunan hidangan tersebut dalam satu baris. So kat sini ada 10 jenis hidangan. Jadi kita terus buat 10 factorial. Yang ini Okey, 10 factorial, kalau you selesaikan guna kalkulator, jawapan awak adalah, ni dia tak selesaikan lah, tapi nanti kalau soalan final, saya nak you selesaikan guna kalkulator saya tak ada bawa pula kalkulator kali ni. Okey, so kita lihat pula pada contoh yang kedua ni pula, dia cakap, tentukan bilangan cara susunan hidangan tersebut dalam satu baris sekiranya hidangan yang kiri dan kanan telah ditetapkan. Okey, maksud dia macam gini. Okey, dia ada 10 hidangan. Masalah dia kata kiri dan kanan dah ditetapkan, jadi kita tak boleh nak usik. Jadi kita kena tolak belah kiri ni 1, kita kena tolak belah kanan ni 1. Jadi 10 tolak 1 tinggallah 9. 9 tolak 1 tinggallah 8. Jadi kita cuma boleh susun atur 8 je. Oleh itu untuk yang B, cara dia adalah 8 factorial. Nampak Sebab dia kata hidangan paling kiri dan paling kanan telah ditetapkan. Jadi kita tak boleh nak mana-mana nak tukar susunan. Kita diberi kuasa nak tukar susunan yang kat tengah ni je. 8 je berbaki daripada 10 jenis hidangan. Jadi 8 ni awak buatlah factorial. Okey, boleh kelas yang ini? Jawapan dia, kat sini ada jawapan. Dalam slide saya dah juga nyatakan cara penyelesaian dan juga jawapan. Boleh kelas yang ini? Boleh. Okey, doktor. Okey, so kita lihat pada contoh contoh 7. Berapa banyakkah perkataan yang boleh dibentuk dengan dua abjad dari set A, B, C, D dengan syarat abjad tersebut tidak berulang. Okey, jadi kaedah dia kita terus lukislah. Saya terus lukis dua kotak sebab dia kata dia nak dua abjad je kan. Okey, jadi abjad pertama A, B, C, D, A, B, C dan D ada 4. Okey, yang ini pula dia kata abjad tak boleh berulang. Bermakna kalau kat sini kita dah ambil salah satu, kita dah ambil A, so A tak boleh letak kat sini lagi. Jadi baki dia tinggal 3 lah. Oleh itu jawapan dia adalah 4 darab 3, jawapannya adalah 12. Jadi dua abjad dari set A, B, C, D boleh dibuat sebanyak 12 cara menggunakan abjad yang tidak berulang. Ini jawapan dia lah. Jawapan dia tak perlu nak buat ayat sebenarnya, cuma saya nak terangkan balik lah. Jawapan dia macam gini je. Ini je kalau you buat, you akan dapat 3 markah lah kalau soalan final. Okay. Ini yang tadi saya terangkan tu, ini dia punya penerangan lah. Jadi kalau macam you nanti nak fahamkan lebih lanjut, awak boleh baca balik penerangan yang ini. Yang 12 abjad ni kalau suruh listkan, awak ini jawapan dia, sama ada A kat depan, B kat belakang ataupun letak AC, AD, B pula kat depan, A kat belakang. Ini you boleh tengok dengan syarat tidak ada satu pun yang berulang. Bermakna kalau kat sini dah AB, tidak akan ada AB lagi. Dia semua berbeza-beza. Okay. So yang ini pula, ini menggunakan kaedah pilihan atur. Formula pilihan atur saya cakap tadi adalah n factorial. Okey, so kat sini dia kata, katakanlah A 1, 2, 3, tentukan pilihan atur bagi set A. Oleh itu cara dia adalah awak buat 3 factorial. Bila guna kalkulator, jawapan dia akan jadi 6. Okey. So kalau disuruh senaraikan, awak senaraikanlah sama ada 1, 2, 3, 1, 3, 2
2, 1, 3, 2, 3, 1 sebanyak 6 kaedah ataupun 6 cara. Tidak akan ada lebih, tidak akan ada kurang daripada 6 cara ni. Kalau set tu kita tak buat, ada Macam mana? potong mangkal. Kalau set tu kita tak buat. Okey, kalau soalan kata kena nyatakan set, kalau you tak buat, tak dapat makan full mark lah. Kalau soalan kata tak ada, suruh senaraikan set, tak ada masalah, tak payah senaraikan. Okey. Tengok pada soalan Okey. Yang ini pula tajuknya adalah gabungan. Okey, untuk gabungkan ni, kalau awak lihat kat sini, ini adalah cara macam mana dapat formula asal. Formula dia adalah NCR. Ini pun kena wajib guna kalkulator kelas. NCR ni kalau tengok kalkulator tu ada yang you kena tekan shift kuning NCR. Ini baru you akan dapat akan dapat cara dia lah. Okey, so kita lihat contoh dia nak membezakan dengan yang tadi tu. Yang ini. Okey, soalan kata nombor pendaftaran sebuah kereta terdiri daripada 7 aksara, 3 abjad diikuti dengan 4 angka. So saya lukis dia kata kat sini 7 aksara. Saya lukis siap-siap 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So dia kata 3 abjad yang kat sini adalah abjad dan 4 angka. So lagi 4 kat belakang ini adalah angka. Sekiranya abjad pertama hanya boleh dipilih daripada A, B, C, D, J, K, M, N, P, T. Bermakna abjad pertama ni hanya boleh dipilih daripada yang ini. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bermakna kat sini ada 10. Manakala abjad kedua dan ketiga boleh dipilih daripada A hingga Z. So awak kena ingat A hingga Z ada berapa bilangan dia? Ada 26. Kalau awak kira A hingga Z ada 26. Sini 26. Abjad kedua dan ketiga. Okey, abjad ketiga pun 26. Itu boleh dipilih A hingga Z. Manakala keempat angka, 4 angka ni pula boleh dipilih daripada 0 hingga 9. 0 hingga 9 kita tahu tadi dia ada 10 bilangan digit. Jadi kita letak 10, 10, 10, 10. Okey. Okey, so yang ini kalau nak guna kaedah gabungan, tadi saya kata formula dia N, CR kan? N adalah bilangan yang ada. Nampak bilangan dia 10. C. R adalah berapa kita boleh pilih? Kita boleh pilih satu je. Ini pun sama. 26 C1, ini pun sama. 26 C1. Ini 10 C1. Ini pun sama. 10 C1, 10 C1. Dia akan ada 4 kali lah. Jadi kat sini, awak akan cari guna kalkulator, kemudian darabkan dengan hasil ni semua. Baru awak akan dapat jawapan dia. Okey? Ataupun kalau macam gini, kalau dia pilih satu saja, dia tak kata tak pilih 2, 3, awak boleh terus darabkan saja dengan ni semua. Kalau soalan, contohnya 10 C1, awak akan dapat jawapan dia adalah sama je macam 10. Tapi kalau kat sini tiba-tiba 10 C2, jawapan dia berbeza, awak tak boleh guna kaedah darab. Okey, tak apa, kita dulu jawapan dia. Doktor, Ya? tak apa nak faham, Doktor. Apa dia tak dengar? Yang ni tak berapa nak faham. Macam tadi tu, kenapa kita ambil 10 tu, Doktor? Tak berapa nak jelas tadi. Ambil 10 yang mana Kejap saya fikirkan dulu. Saya buat atas dulu. Lagi satu, Miss. Ya. Kenapa dia ambil C1? Asal 1. Okey, sebab dia kata, sebab dia kata kat sini kan, saya ulang yang ni 7 aksara bermaksud, kat satu kotak ni kita cuma boleh ambil satu je angka nak letak dalam ni. Kita tak boleh, kita punya plat kereta, kita letak kat sini daripada 2 dan 3. Kita boleh, contoh 7 ni, saya tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh nombor pendaftaran kereta kita boleh pilih 2, 3, 6, 7. F, G, H, I. Kita tak boleh tulis kat sini 2 dan 5. Kat sini kita tak boleh 3, 5, 4.
Yang ini pula kita tak boleh pilih F dengan A. Bermakna kita cuma boleh pilih antara abjad-abjad yang diberi, kita cuma boleh pilih satu saja letak dekat dalam kita punya nombor pendaftaran. Sama macam nombor plat kereta. Nombor plat kereta ada 4 kan. Contohnya kita letak JKY3. Kita tak boleh letak ini lebih daripada 2 abjad. That's why saya cakap yang ini daripada 10 pilihan abjad kita boleh ambil satu saja. Okay, confuse sikit tak apa, saya tunjuk contoh yang seterusnya dulu Nanti kalau you tak faham balik, saya akan recall balik yang ini. Okay, tengok balik yang ini. Dia kata, bilangan cara ialah 10C1. T2, ini tadi. Okay, ini saya tulis balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey. Bilangan cara melakukan yang pertama adalah tadi abjad A tu hingga ada 10. Daripada 10, kita cuma boleh ambil satu saja. Sebab kita tak boleh letak lebih daripada 2 abjad dekat dalam satu kotak. Okey. Kemudian yang kat sini pun sama, A hingga Z kan dia ada 26. Tapi kita boleh pilih satu saja antara A hingga Z. Jadi daripada 26, kita cuma pilih satu. Sama juga yang ini, daripada A hingga Z, kita pun boleh pilih satu. Okey, yang ini pula tadi boleh letak 0 hingga 9, ada 10 patutnya. Okey, tetapi kita pun boleh pilih satu saja. Daripada 10, kita hanya pilih satu. Ini pun sama. Okey, yang ini mungkin akan confuse, tapi saya akan bagi lagi satu soalan nanti. Mungkin awak boleh nampak kenapa saya menggunakan kaedah gabungan ni. Okey, so bila ni, jawapan you nanti, sama ada you buat, 10. Yang ini awak akan darabkan semua, you akan dapat jumlah dia berapa nanti. Kadang-kadang pelajar, dia tak selesaikan berapa total dia. Dia buat macam gini pun ada markah tapi tak bagi full mark lah sebab dia tak selesaikan habis lah. Okey. Okey, boleh tak? Okey sikit tak ke masih lagi confused yang ini? Kelas? Boleh? Doktor, yang C tu nak tekan kat kalkulator tekan macam mana doktor? Mana? So, saya tak ada Shift kalkulator. bagi. You ada kalkulator Shift kan? bagi. Shift Apa bagi tu? Aisyah. Aisyah, shift, lepas tu ada kat bagi kan ada NCR. Ya. Okey. Terima kasih yang bagi respon. Betul. Dia kena ada, saya tak bawa kalkulator, saya tak ingat kena tekan mana, tapi dia kena tekan shift, kat situ ada keluar NCR. So, kalau you buat nanti you akan dapat jawapan dia lah. Okey, mungkin ini agak confused. Kita cuba tengok contoh yang seterusnya Okey, kalau contoh yang ini mungkin agak lebih senang awak nak nampak. Tentukan bilangan cara berbeza 6 orang ahli AJK yang terdiri daripada 3 wanita dan 3 lelaki yang boleh dibentuk daripada 20 orang wanita dan 30 orang lelaki. So pertama saya akan tulis lelaki dan juga wanita. Total asal lelaki adalah 30 orang. Total asal wanita adalah 20 orang. Okey, untuk buat AJK, dia cuma nak 6 orang je. 6 orang AJK. Okey, di mana AJK ni, dia kata dia nak 3 lelaki, 3 wanita. Bila keluar macam gini, automatik awak kena guna formula NCR. Okey, yang pertama adalah kalau lelaki, bilangan asal lelaki adalah 30. 30. C. Tetapi soalan ni dia cuma nak lelaki 3 orang je. 3. Darab untuk perempuan, bilangan asal perempuan adalah 20 C. Tetapi dia cuma nak 3 orang wanita saja. Ini guna kalkulator. Nanti awak akan dapat jawapan dia adalah 4,628,400. Cuba guna kalkulator, dapat tak jawapan yang ini? Saya takut nanti you agak confused nak guna kalkulator. Tadi kata tekan shift bahagi kan? Cuba buat. Dapat doktor. Okey. Kena ingatkan kita kena buat operasi darab Kebanyakan pelajar, dia jawab final ke jawab ujian, dia buat betul lah ni tapi dia buat tambah. Tak boleh tambah, dia kena darab. Kalau you buat tambah, jawapan awak akan salah lah, you tak akan dapat nilai yang sebenarnya. Okey, untuk yang ni awak faham kan kenapa guna kaedah gabungan kan? Guna formula NCR ni. Bermakna dengan yang tadi, kalau yang tadi tu,
Kalau you nak lukis kotak 6, contohnya nak lukis kotak dia kata nak 6 AJK kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini nanti awak akan blank sebab dia kata dia nak 3 lelaki 3 perempuan. Ada pula dia kata total asal wanita 20, total asal lelaki 30. So yang ini memang kita akan guna kaedah gabungan. Ini membezakan gabungan dengan kaedah bilangan cara yang tadi tu. Yang pertama tadi saya bagi contoh tu. Okey, nampak kelas cara nak membezakan gunakan gabungan, ini gabungan dan juga menggunakan kaedah bilangan cara. Okey. Doktor. Ya, Ada lagi contoh kita boleh buat ni yang C dia lebih daripada 1. Ada? Saya nak tunjuk ni. C lebih daripada 1 Yang ini contoh dia C lebih daripada 1 ni, C3 ni. Ya. Saya nak lagi 1. Boleh. Ada lagi, jangan risau. Kat bawah tu ada lagi contoh dia. Okey, tengok contoh Satu kata laluan password bank mengandungi 4 aksara. So, 2 daripada abjad. Okey, yang ini tak perlu gabungan. So, saya nak you tahu mana satu gabungan, mana satu pilato. Ataupun bilangan cara. So, kat sini dia kata 4 aksara. Di mana 2 abjad daripada A hingga Z. Yang 2 pertama ni yang ini. Manakala diikuti dengan 0 hingga 9 untuk 2 angka kat belakang ni. Tentukan bilangan kata laluan yang berbeza yang boleh dibina. Jadi A hingga Z kat sini 26. Kat sini pun 26. Yang ini 0 hingga 9, 10. Ini pun 10. Jadi yang ini awak tak payah nak menggunakan formula NCR. You just darab saja. 26, darab 10, darab 10. Nanti awak akan dapat jawapan dia adalah 67,600. Saya dah standbykan jawapan siap-siap. Okey, yang ini senang kan? Ini agak mudah. Kita lihat contoh yang menggunakan gabungan menggunakan kaedah gabungan. Tentukan bilangan cara satu jawatan kuasa yang terdiri daripada dia kata AJK tu boleh terdiri daripada 3 orang ahli matematik dan 2 orang ahli fizik. Di mana jumlah asal untuk ahli matematik adalah 7. Dan jumlah asal ahli fizik adalah 8. Jadi bilangan cara yang pertama kita letak matematik dan kedua fizik. Untuk matematik jumlah asal adalah 7. So kita cuma nak 3 orang sahaja. Darabkan dengan bilangan fizik. Total fizik asal adalah 8. Tetapi kita cuma nak 2 orang saja. Jadi cuba guna kalkulator dapat berapa kelas? $980. Okey, betul. Jawapannya adalah 980. So maknanya dia dah tahu nak guna kalkulator macam mana kan? So dapat tak tadi macam mana nak guna bilangan cara lain, guna kaedah gabungan lain. So saya dah bagi 2 contoh soalan yang berbeza So saya harap you faham. Okey, kita lihat lagi contoh soalan dia. Apa dia? Naik atas balik tak sempat salin. Oh tak apa. Tak apa, saya record ni. Nanti you boleh tengok. Nak salin juga. Okey, yang ini Okey, so yang ini kita menggunakan kaedah gabungan. So kita menggunakan formula NCR. Okey, saya tulis balik NCR yang ini. NCR. So kita akan implementkan dalam soalan ni jawapan ini. Jadi jawapan awak tadi adalah 980 kelas. Okey. Doktor, test. Ya? Test masuk ni ya? Masuk. 4 topik. Apa? 4 topik. Nombor kompleks, Okay. fungsi, mantik, aljabar boolean tu dengan fungsi ni. Okey. Yang ini tadi 980. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Tentukan bilangan cara penasihat akademik boleh dibentuk daripada seorang ahli matematik dan seorang ahli fizik. Ini senang je lah. Penasihat akademik dia kata nak 1 orang fizik, 1 orang matematik. Di mana jumlah asal fizik adalah 8 orang. Manakala jumlah asal untuk matematik adalah 7. Ini senang sangat lah ni. Jadi untuk fizik dengan matematik. Fizik jumlah asal adalah 8. Dia nak seorang je. Darabkan dengan matematik jumlah asal dia adalah 7. Dia nak seorang je. Okey, jadi gunakan cuba darab dapat berapa kelas? 56. 56. Okey.
Yang ni bila selesaikan jawapan dia adalah 56. Okey, so kita lihat pada contoh soalan. Saya ada bagi juga contoh soalan final lah dekat sini Okey, sebelum tu tengok dulu yang ini. Okey, dia kata sebuah rumah fangsa mempunyai 7 tingkat. So kita kena tulis kat sini ada 7 tingkat. Setiap tingkat terdapat sepasang ketua tingkat terdiri daripada seorang wanita dan seorang lelaki. Tentukan bilangan pasangan ketua tingkat yang boleh dibentuk daripada 12 lelaki dan 5 wanita. So bila 7 tingkat bermakna kita kena ada 7 ketua wanita dan 7 ketua lelaki. Kenapa 7? Sebab dia kata kat sini setiap tingkat terdapat sepasang ketua tingkat. Jadi bila ada 7 tingkat, satu tingkat darab 7 tingkat kita akan dapat 7. Oleh itu 7 ketua wanita, 7 ketua lelaki. Jumlah asal lelaki adalah 12, jumlah asal wanita adalah 15. Jadi kita menggunakan formula gabungan NCR. Untuk lelaki adalah 12 iaitu jumlah asal. C, kita nak 7 orang lelaki. Darabkan wanita jumlah asal 15. C, kita nak 7 orang wanita. Dapat berapa kelas? Berapa dapat? 5096 5096? 5096 berapa? 520. 520. Ini jawapannya. Okey. Yang ni saya tak selesaikan lah tapi jawapan dia sama macam yang tadi Okey, ini adalah contoh soalan final soalan final dia taklah terlalu mudah macam tadi. Dia akan ada sedikit trik lah. Okey, tengok contoh. Sebuah balang ada 6 bola berwarna hitam dan 5 bola berwarna putih. Tentukan bilangan cara memilih 4 bola. So soalan awak kena faham dia nak 4 bola. So jumlah asal adalah hitam ada sebanyak 6, manakala warna putih sebanyak 5. Soalan dia kata hanya 2 bola berwarna hitam terpilih. Jadi kat sini dia kata 2 kan, hitam asal dia ada 6 C tetapi dia kata hanya 2. Kebanyakan pelajar yang ini dia cuma siapkan yang ini. Dia lupa bahawa dia kata kena ada 4 bola. Bermakna jika 2 bola berwarna hitam, lagi 2 baki bola adalah berwarna putih. Bola putih 5 C2. Kenapa saya darabkan dengan putih? Sebab soalan kata dia mesti ada 4 bola. Dan A je dia kata 2 bola warna hitam. Jadi baki automatik adalah warna putih. Oleh itu yang ini kita terus selesaikan dalam bentuk formula gabungan. Okey, cuba selesaikan dapat berapa yang ini? 6C2 darab 5C2. 150. Okey, 150. Ini untuk soalan pertama So nanti soalan kalau dia kata hanya 2 ke apa, awak kena pastikan soalan asal dia nak berapa sebenarnya. Kalau nak 4, you kena selesaikan yang baki. Okey, yang B. Dia kata sekurang-kurangnya 2 bola berwarna hitam terpilih. Okey, so awak kena tulis. Kalau 2 bola hitam, awak akan dapat yang inilah. Kan? 150. Sekurang-kurangnya adalah paling sedikit. Jadi bola tu dia boleh terdiri daripada 3 ataupun 4. Sebab dia kata sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita ada 3 bola hitam. Kalau 3 bola hitam bermaksud bola hitam asal adalah 6. Darabkan dengan 1 bola putih. Nampak 1 bola putih. Dan kalau pula kita nak 4 bola hitam. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 2 bola hitam. Jadi bola tu boleh 3. Bola hitam boleh 3. Bola hitam boleh 4. Jadi kalau bola hitam 4, kita 6, C 4, darab bola putih tetap kena buat C kosong. Okey. Jadi cuba selesaikan 6C3 darab 5C1 dapat berapa? Seratus. Okey, 100. Yang ini pula 6C4 darab 5C0 dapat berapa? 15. Berapa? 15. 15.
Okey, jadi jawapan awak nanti akhirnya adalah yang ini 150 tambah 100 tambah 15. Okey, jadi jawapan awak nanti akan dapat 265. Ini jawapan dia nanti. Jangan awak terus stop sampai sini je. 2 bola hitam, 2 bola putih lah maksudnya kan. 3 bola hitam, 1 bola putih, 4 bola hitam, 0 bola putih. So soalan dia kadang tak terlalu direct. Jadi kita kena faham kalau sekurang-kurangnya bermakna bola tu 2, boleh daripada 3 bola hitam, 1 bola putih ataupun 4 bola hitam, 0 bola putih. Okey, faham tak yang ini kelas? Faham tak? Faham doktor. Okey doktor. Okey, so kita tengok pada contoh yang seterusnya pula. Okey, soalan dia kata, katakan Cikgu Ahmad perlu memilih 3 orang daripada 10 orang pelajar untuk merebut 3 hadiah pelajar terbaik. Anggapkan setiap pelajar daripada 10 orang mempunyai peluang yang sama untuk mendapat hadiah. Jika terdapat 6 orang pelajar lelaki dan 4 orang pelajar perempuan, apakah kebarangkalian memilih 2 orang pelajar lelaki dan 1 orang pelajar perempuan? So, pertama kita kena salin lah. Dia kata okey, so kat sini pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Pelajar lelaki ada 6. Pelajar perempuan ada 4. Okey. Cikgu Ahmad perlu memilih 3 orang daripada 10 orang pelajar untuk merebut 3 hadiah pelajar terbaik. Okey, jadi Cikgu Ahmad dia kena pilih 3 orang pelajar. Di mana 3 orang pelajar ni daripada 2 orang pelajar lelaki dan 1 pelajar perempuan. 2 orang pelajar lelaki dan 1 pelajar perempuan. Jadi kita menggunakan formula NCR lah. Pertama kita tengok lelaki. Lelaki total asal 6. C kita nak 2 orang je lelaki. Darab. Perempuan bilangan asal 4 tetapi kita nak 1 saja. Okey, cuba selesaikan dapat berapa kelas? $60. 60. Ni jawapannya 60. Jadi terdapat 40 cara kebarangkalian Cikgu Ahmad boleh memilih 3 orang daripada 1 pelajar yang terdiri daripada 1 pelajar perempuan dan 2 orang pelajar lelaki. Okey. Lagi 2 contoh, tak banyak tapi saya rasa contoh-contoh ni you faham, you dah boleh dapat Okey, Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Matematik dihadiri oleh 16 orang pelajar. Ada 16 orang pelajar. Di mana kat sini dia kata mesyuarat perlu ada 7 orang AJK yang terdiri daripada 1 pengerusi. Tengok seorang pengerusi, 1 setiausaha, 1 bendahari dan 4 orang AJK biasa. Cari bilangan cara yang berlainan untuk membentuk 7 orang ahli jawatan kuasa mesyuarat. Jadi kita lihat dulu nak pilih pengerusi. Untuk pengerusi, saya tulis kat sini pengerusi daripada 16 orang, jumlah asal 16, kita cuma nak 1 je pengerusi. Okey, darab. Kita nak cari pula setiausaha. So, bila 16 orang ni tolak 1 sebab dia dah pegang jawatan pengerusi, takkan nak pegang jawatan lain. Jadi tinggallah baki 15. Daripada 15, dia nak 1 setiausaha. Darab pula untuk bendahari. Bendahari yang ini tinggal 15 tadi kan? Dah ada 1 pegang jawatan setiausaha, 1 pengerusi, tinggallah 14. Jadi 14 darabkan dengan bendahari dia nak 1 je. Okey, darabkan pula dengan AJK. AJK, okey, dan 14 ni tadi kan 1 dah pegang setiausaha, 1 pegang pengerusi, 1 pegang bendahari, tinggallah 13 orang. Jadi AJK kat sini dia nak berapa AJK? Dia nak 4 orang AJK. Okey, cuba selesaikan dapat berapa kelas kali ni? 240 2400. 240 240 00 Okey, ini jawapan dia. Faham kelas? So saya tahu you dah nampak lah macam nak guna gabungan, macam mana nak guna cara yang kotak darab tu dengan nak guna pilihan atur. Okey, so the last. Okey, tengok yang ini
Nombor pengenalan kaki tangan UTHM ada 7 aksara. 2 aksara pertama merupakan abjad APK dan 5 abjad yang berikut merupakan digit. Berapakah bilangan unsur dalam set nombor pengenalan kaki tangan UTHM jika hanya abjad boleh diulang? So yang ni menggunakan kaedah kotak lah. Okey, so dia kata 7 aksara. So kita buatlah 7. 6, 7. Okey. So dia kata dua aksara pertama ini adalah abjad APK. APK. So 3 So 5 abjad yang berikut adalah digit iaitu 0 hingga 9 iaitu 10 lah. So dia kata hanya abjad saja boleh diulang. Bermakna yang kat dua ni boleh berulang. Jadinya kalau kita dah pilih A kat sini, ada 3 pilihan, kita masih lagi boleh menggunakan A dekat belakang. Jadi dia tak berkurang lah, dia masih boleh menggunakan 3. Yang kat belakang ni tak boleh berulang sebab dia kata hanya abjad je boleh berulang. Jadi 0 hingga 9 ada 10. Kalau dah ambil salah satu tinggal 9, ambil lagi tinggal 8, ambil lagi tinggal 7 dan ambil lagi tinggal 6. Okey, cuba selesaikan dapat berapa kelas? Terus darabkan ni je. 3 dak 3 dak 10 dak 9 dak 8 dak 7 dak 6. Berapa dapat? RM400,000. 408. 408? 240. 240. Ini jawapan dia. Ini pun soalan final saya ambil. Okey, last Kesemua aksara tidak boleh diulang dan angka pertama bukan kosong. Jadi bermakna ada 7 tadi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia kata semua tak boleh berulang. Patutnya tadi kan yang pertama ni kita boleh letak APK kan? So kalau kita dah pilih A, kat sini tak boleh nak guna A, tinggallah baki 2. Okey, untuk yang ini adalah 0 hingga 9. Kita tak boleh ulang, tapi dia kata angka pertama tak boleh terdiri daripada 0. Jadi dia boleh terdiri daripada 1 hingga 9. 1 hingga 9, kalau awak kira guna jari, cuma ada 9 saja angka. Faham Dan kemudian bila awak dah ambil yang ini, angka kedua dan seterusnya boleh kita letak 0. Jadi kat sini daripada 10 kita tolakkan dengan 1. Jadi kat sini pun 9. Kebanyakan pelajar dia confuse. Kenapa kat 2 saya letak 9 lagi? Sebab, okey contoh saya yang angka pertama ni saya letak 1 hingga 9, total dia 9. Jadi angka kedua, contoh dia ambil nombor 1. So angka kedua saya boleh pilih 0 hingga 9, patutnya ada 10. Tapi dah tolak dengan nombor 1 ni kan, jadi tinggal 9. Sebab yang pertama tadi tak guna 0, yang angka kedua boleh guna 0. Okey, jadi tinggal 9. Jadi bila dah tolak 2 angka, kat sini tinggallah 8, tinggal 7, tinggal 6. Okey, cuba kira dapat berapa kelas? 163 296. 296. Okey, ini jawapan dia. Okey, faham tak kelas? Faham tak? Hari ni. Boleh doktor. Boleh. Dia sebenarnya InsyaAllah. contoh saya tak bagi banyak tau. Sebab soalan dia pun nanti dia lebih kurang je macam ini saya akan buat. Ni cuma mungkin pelajar kadang-kadang dia akan confuse dengan bila atur gabungan dengan apa tu darab cara tu. Okey? Itu sajalah untuk topik hari ni. Kalau ada soalan lagi tak nak tanya kelas? Okey. Tanya. Nak tanya? Untuk topik hari ni je lah. Kalau topik yang lepas-lepas tu, awak kena bagi saya soalan, saya kena buat dulu. Takut saya terus terangkan hari ni, saya pun nanti tersalah kan. Aisyah, tanya Aisyah. Aisyah juga nama kena petik Yang lain tak tanya, tak nak tanya. Ada 56 orang kat sini, ramai ni. Syairah, faham tak Syairah Roslan? Semua mute tak nampak buku masing-masing. Malu kelas ni. Okey, faham tak kelas? Saya rasa ini yang simple je. So, ada soalan tak nak tanya untuk topik hari ni je? Tak banyak sebab kalau biasa dalam kelas, bila physical face to face saya akan bagi latihan, saya suruh you buat fikir sama-sama. Tapi ni sebab online, saya terpaksa tunjukkan terus cara jawapan ni lah.
Patutnya kalau fizikal, slide tadi tu habis 2 jam. Tapi sebab online, saya automatik saya terus tunjuk jawapan dia. Okey, boleh? Doktor nak tanya. Tanya. Untuk soalan test kan, maksudnya bentuk soalan dia berapa banyak dari segi pemakahan dia? Banyak tak? Macam test satu tu juga. Markah tak semestinya tak tahu berapa, mungkin markah full mark 60, mungkin 65, mungkin 55. Tapi dia punya peratusan akan darab dengan 20%. Siap dah. Okey.